Hai, Assalamualaikum. Saya Zul pada Komponik dan DIY Malaysia. Dalam video sebelum ni, berkenaan solar power system, ramai sangat yang komen, yang tanya tentang kiraan dan juga saiz solar power system untuk aircon. Dan boleh dikatakan dalam setiap video memang akan ada soalan ni. Dan kalau dekat YouTube pun memang kecoh pasal benda ni. Ada yang kata berbaloi, ada yang kata tak berbaloi, sampai bergaduh pun ada. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh buktikan dengan matematik, dengan pengiraan. Dan dari segi kos pula, ada yang mampu dan ada yang tak mampu. Dan ada juga yang rasa tak berbaloi walaupun dia mampu. Kita sebagai manusia ni, sebenarnya kita punya kecenderungan ni berbeza. Ada orang yang sanggup keluarkan duit beribu-ribu ringgit untuk sesuatu yang dia minat, dia suka. Ataupun ada sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh lah, saya tak nak ambil contoh orang lain, saya nak ambil diri saya sebagai contoh. Okey, bagi saya, kalau dalam kereta, biasanya orang suka tukar sport rim. Sebab nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak sporty. Sampai habis beribu-ribu ringgit. Saya pula, kalau harga sport rim tu RM50 pun, saya takkan tukar. Sebab bagi saya, membazir. Sebab saya bukan boleh nampak pun kalau cantik pun. Ada pernah tengok orang bawa kereta sambil tengok sport rim? Memang tak ada lah. Kalau motor tu mungkin ada lah, bawa motor sambil tengok sport rim. Tapi adakah saya seorang yang bijak? Tak juga. Sebab saya pun ada benda lain yang saya minat. Dan kos saya pun memang sangat tinggi, sampai ada kawan-kawan yang cakap saya ni gila membazir. Okay? Tapi tak adalah dia orang kutuk lebih-lebih sangat, sebab masing-masing faham. Saya pun respect dia orang punya minat. Tapi kalau setakat peli-peli sikit-sikit tu biasalah. Argument tu penting, tapi janganlah sampai bergaduh pasal solar je pun. Bagi saya, setiap pandangan tu bergantung kepada individu. Dan nama pun pandangan, mana boleh salah. Setiap pandangan adalah betul sebab pandangan kita tu adalah apa yang kita fikirkan betul, dan pandangan itulah yang menunjukkan tahap kematangan, pengalaman dan pemahaman kita dalam sesuatu bidang. Jadi dalam video ni saya tak nak bias ke mana-mana pihak. Memang saya suka dengan sistem solar ni sejak zaman satu panel 1 watt harga dia RM1,000 lagi, saya dah jatuh hati dengan solar. Memang saya dah minat. Sebab masa tu saya seorang nature tour guide, bawa pelancong masuk lautan, dan saya pun duduk dalam hutan bertahun-tahun, tak ada elektrik, tak ada line telefon. Jadi saya memang sangat teruja sangatlah pada masa tu dengan solar power system ni. Dan insya-Allah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, satu hari nanti saya akan kembali kepada kehidupan macam tu. Sebab tu adalah, bagi saya adalah satu ketenangan. Saya lahir pada tahun 82 dan masa kecil sempatlah saya merasa rumah yang belum ada elektrik dekat kampung sebelah arwah mak saya, dekat Kedah. Sebab kampung tu memang lambat dapat masuk elektrik. Sempatlah merasa lubang hidung penuh dengan jelaga. Dan sama ada tuan-tuan percaya atau tak, dekat Malaysia sekarang ni, tahun 2021, sebenarnya masih ada tempat yang belum ada elektrik. Okey, dah panjang sangat intro ni. Tenangkan hati, lapangkan dada, jom kita mula. Dalam video ni, kita akan buat pengiraan untuk aircon 1 horsepower bagi sistem off-grid. Off-grid ni maksudnya kita tak ada sumber TMB, ataupun kita ada sumber TMB, tapi kita tak nak sambung kepada TMB. Kita nak guna solar 100%. Jadi kita akan kira jumlah tenaga yang diperlukan untuk satu aircon, saiz bateri, saiz solar panel dan juga inverter. Kemudian saya akan bagi kos peralatan, ni cuma estimate saja. Untuk kiraan sistem kuasa solar ni, biasanya kita gunakan unit watt. Tapi untuk aircon, biasa kita sebut 1 horsepower, 1.5 horsepower. Jadi untuk kita kira ni, kita kena tahu dulu apa beza antara horsepower dan juga watt. Horsepower tu adalah unit ukuran imperial yang biasa digunakan dekat US untuk mengukur kuasa. Selain benda tu, kita pernah dengar gallon, pound tu adalah imperial. Dan dalam electrical engineering, kita gunakan horsepower ni untuk tentukan kuasa maksimum jentera elektrik ataupun motor ataupun kompresor. Okay. Horsepower ni dia menunjukkan kuasa keluaran motor dan bukanlah kuasa ataupun tenaga elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan motor. Berbeza dengan watt. Watt ni adalah ukuran sistem unit antarabangsa untuk tenaga, dan dalam electrical engineering digunakan untuk ukur tenaga yang diperlukan bagi menggerakkan, menghidupkan jentera ataupun peralatan elektrik, motor, kompresor, lampu, kipas dan sebagainya. Dan formula untuk mendapatkan jumlah watt ni, kita ambil arus darabkan dengan voltage. So kita akan dapat watt. Sebagai contoh, 12 volt kita darabkan dengan 5 amp, jadi total watt adalah 60 watt.
Jadi untuk kita buat pengiraan ni, kita kena tukarkan dulu horsepower kepada watt. Formula dia mudah saja. 1 horsepower bersamaan dengan 745.69 watt. Dan untuk 1.5 horsepower bersamaan dengan 1118.55 watt dan begitulah seterusnya. Dan untuk mudahkan pengiraan, 1 horsepower tadi sepatutnya bersamaan dengan 745.69 watt. Kita akan genapkan kepada 746 watt. Langkah pertama, kita kena cari dulu keperluan tenaga harian untuk aircon 1 horsepower. Sebagai contoh, tadi kita dah tahu untuk 1 horsepower kita genapkan menjadi 746 watt. Katakanlah kita nak gunakan aircon ni selama 8 jam sehari. Untuk dapatkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk 1 hari, 746 watt tadi kita darabkan dengan 8 sebab kita nak gunakan selama 8 jam satu hari. Jadi total tenaga yang kita perlukan untuk satu hari adalah 5,968 watt hour. Okey, tadi kita dah tahu jumlah tenaga yang kita perlukan untuk satu hari untuk onkan aircon selama 8 jam adalah 5,968 watt hour. Jadi tenaga ni kita nak simpan dekat mana? Okey. Dalam sistem solar ni, kita ada bateri dan fungsi bateri ni adalah untuk menyimpan tenaga elektrik yang telah dijana oleh solar panel. Untuk sistem yang besar macam ni, adalah lebih efisien kalau kita gunakan voltage bateri yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sesuai untuk kita gunakan bateri 48 volt. Jadi, kita punya kapasiti tenaga harian tadi yang kita perlukan 5,968 watt hour tadi, kita akan simpan dalam bateri voltage 48 volt. Jadi berapa mAh yang kita perlukan? Jadi untuk dapatkan hour ni 5,968 watt hour kita bahagikan dengan 48. Jadi kita dapat 124.3 mAh. Jadi kita genapkan sebab memang tak ada bateri yang saiz 124.3, yang ada 125 mAh. Jadi sebab itulah kita genapkan kepada 125 mAh. Dan bila kita darabkan 48 volt, darabkan dengan 125 mAh, kita akan dapat 6,000 watt hour. Lebih sikit pada jumlah bateri kita, jumlah yang tenaga yang kita perlukan setiap hari. Dan harus kita ingat, pengiraan kita ni tak termasuk dengan pelan contingency. Pelan contingency ni maksudnya hari mendung yang mana bateri langsung tak dapat dicas. Okey. Dan untuk ni bateri tadi kita akan gunakan bateri, kita perlukan bateri 48 volt 125 mAh. Jadi untuk dapatkan kapasiti bateri yang besar macam ni, kita akan gunakan 4 biji bateri 125 mAh jenis lithium iron phosphate. Dan sambungan adalah sambungan secara siri. Sebab bila kita sambungkan bateri secara siri, kita akan gandakan voltage dan karen masih sama. Okey, setakat ni kita dah tahu jumlah keperluan tenaga harian kita berapa watt hour. Kemudian kita dah tahu, kita dah buat pengiraan untuk saiz bateri, berapa saiz bateri yang kita perlukan. Dan sekarang kita akan buat kiraan untuk saiz solar panel. Tapi sebelum kita buat kiraan saiz solar panel, penting kita faham tentang sun hour. Okey, sun hour ni adalah jumlah jam dalam satu hari yang mana tahap kecerahan ataupun intensiti cahaya matahari mencapai tahap 1000 watt per meter persegi. Dan untuk buat ukuran ni kita gunakan solar irradiance meter. Dan untuk ni hanya sekadar saya berkongsi, tuan-tuan tak payah buat perkiraan ni sebab untuk dapatkan peralatan ni pun memang agak mahal. Bagi contoh yang tuan-tuan tengok dalam gambar ni, daripada Fluke solar irradiance meter ni harga dalam 1,300. Tak payah beli, kita ada cara yang lebih mudah untuk kita tengok berapa sun hour. Okey, ini adalah peta photovoltaic power potential untuk Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Kalau kita tengok ni, yang hijau di bawah ni bermaksudnya dia punya sun hour yang paling rendah dan yang paling kanan ni adalah sun hour yang paling tinggi. Kalau kita tengok ni dekat sebelah Johor, dia punya warna ni adalah warna kuning. Bermaksud kat sini dia punya sun hour adalah rendah. Tapi kalau kita pergi semakin ke utara, sebagai contoh dekat Perlis ni, kita akan nampak warna dia dah nak macam warna apa ni, jengga kot, nak purple pun ada. Ini bermaksud sun hour kat sini lebih tinggi. Jadi sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok betul-betul kat sini,
Saya pernah buat pengiraan dekat Lumut Perak. Dekat situ, rupanya dekat kawasan Perak ni, dia punya sun hour memang tinggi. Kat situ kita dapat dalam 4 jam sehari. Maksudnya 4 jam sehari yang matahari betul-betul cerah dan sistem solar kita dapat dicas dengan baik. Jadi tuan-tuan boleh tengok kawasan mana tuan-tuan tinggal dan tuan-tuan boleh buat estimate berapa sun hour dekat tempat tuan-tuan. Dan untuk pengiraan ni kita anggaplah kita punya sun hour adalah 4 jam untuk memudahkan kita buat pengiraan. Bila kita dah tahu jumlah sun hour, barulah boleh kita kira jumlah dan saiz solar panel. Okey, tadi kita dah tahu bateri kita, kapasiti dia adalah 6000 watt hour dengan menggunakan 4 biji bateri 12 volt, satu bateri 125 Ah disambung secara siri. Jadi kita dapat 48 volt dan 125 Ah. Jadi kita nak tahu sekarang ni berapa saiz solar panel, jumlah dan saiz solar panel untuk kita cas bateri tadi, bateri bank yang dah jadi 48 volt dan 125 Ah. Okey. Fungsi solar panel adalah untuk menjana tenaga elektrik dengan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Kena ingat, cahaya bukanlah haba ataupun kepanasan. Jadi jumlah dan kuantiti solar panel tadi, bateri kita 6000 watt hour, sun hour kita adalah 4 jam. Jadi kita ada masa 4 jam untuk dapatkan kuasa sebanyak 6000 watt hour. Jadi 6000 watt hour kita bahagikan dengan 4 jam, kita akan dapat 1500. 1500 inilah jumlah solar panel atau jumlah watt yang kita perlukan pada solar panel untuk cas bateri tadi. Dan untuk kita dapatkan 1500 watt solar panel ni, kita boleh gunakan 5 unit solar panel dan satu panel adalah 300 watt. Jadi 5 darab 300 kita akan dapat 1500 watt. Jadi kita tahu jumlah dan saiz solar panel kita perlukan 5 unit solar panel saiz 300 watt. Seterusnya, untuk kita cas bateri tadi dengan menggunakan solar panel, kita perlukan solar charge controller. Dan untuk sistem yang besar ni, kita akan gunakan all-in-one solar charge controller dan inverter. Sebab dalam peralatan ni, dia dah gabungkan solar charge controller dan inverter dalam satu peralatan. Biasanya dalam sistem hybrid yang mana kita gabungkan power TMB dan solar, kita akan gunakan all-in-one inverter ni. Sebab dalam all-in-one inverter ni kita boleh set priority sama ada kita nak utamakan tenaga daripada solar ataupun TMB. Ini bergantung pada kesesuaian. Tapi yang ni adalah untuk sistem yang grid tie, maksudnya kita ada sambungan kepada TMB. Tapi kita akan gunakan all-in-one inverter yang sama. Jadi untuk kita pilih all-in-one ataupun hybrid inverter yang sesuai, ada 3 perkara yang kita kena tengok ataupun spesifikasi yang kita perlu ambil berat. Yang pertama adalah current rating, yang kedua input voltage dan yang ketiga adalah output voltage. Maksudnya berapa maksimum power yang dia boleh keluarkan daripada inverter. Okey, yang pertama adalah current rating. Untuk kita dapatkan current rating ni, jumlah watt solar panel tadi kita bahagikan dengan voltage bateri. Dan untuk kiraan kita ni, kita tahu jumlah kita punya solar panel tadi adalah 1500 watt dan kita bahagikan dengan 48 volt. Jadi current yang perlu kita cari, spesifikasi yang kita kena tengok pada kita punya hybrid inverter, currentnya mestilah lebih daripada 31.25 amp. Ataupun kita boleh pilih yang rating dia adalah 60 amp. Kalau lebih tak ada masalah, sebab kalau rating dia lebih tinggi, jadi kita punya inverter ni tak akan bekerja dengan kuat, dengan teruk. So dia akan bertahan lebih lama. Yang kedua adalah input voltage. Okey, kita tahu tadi satu panel adalah 40 volt sebab kita gunakan panel 30 watt. Kebiasaan dia punya VOC ataupun open circuit voltage adalah 40 volt. Okey, 40 volt kita darabkan dengan 5 panel sebab sambungan panel adalah secara siri. Jadi total adalah 20 volt. Jadi kita kena pastikan inverter yang kita pilih tu mesti dia boleh accept lebih daripada 200 volt. Dan yang ketiga adalah output. Sebab kita punya aircon tadi penggunaannya adalah 746 watt. Tapi kita tak bolehlah nak ambil sama 746 watt. Mungkin kita boleh ambil 1500 hingga 2000 watt.
Lagipun, kalau kita ambil spek yang lebih rendah pada ni, mungkin dia punya current rating dan input voltage adalah lebih rendah. Dan kebiasaannya untuk inverter yang 1500 hingga 2000 watt ni, dia punya rating sesuai dengan kiraan kita ni. Dan akhir sekali, yang kita nanti-nantikan adalah anggaran kos kasar. Okey, kita recap balik. Aircon kita 1 horsepower 746 watt. Kita nak gunakan selama 8 jam, jadi jumlah penggunaan sehari adalah 5968 watt hour. Bateri 6000 watt hour. Kita gunakan 4 biji bateri 12 volt, satu bateri 125 mAh. Dan solar panel kita perlukan 1500 watt, maksudnya kita gunakan 5 keping solar panel 300 watt. Dan inverter all-in-one inverter punya minimum untuk input voltage adalah 200 volt, current 60 amp. Dan dia punya output wattage adalah 2 kW ataupun 2000 watt. Okey, kos peralatan ni hanya peralatan utama, tidak termasuk kabel, mounting rail dan juga aksesori lain macam breaker, kabel kita tak masuk. Okey, harga peralatan ni adalah estimate, ini berdasarkan harga semasa sebenarnya. Harga satu bateri RM1,500, kita darabkan dengan 4 dan setiap bateri dia perlukan BMS, Battery Management System. Dan total kos untuk bateri adalah RM6,000 untuk 4 biji bateri. Kemudian solar panel, harga satu panel darabkan dengan jumlah panel. Harga satu panel 300 watt adalah RM600. Darabkan dengan 5, jadi total adalah RM3,000. Dan untuk inverter ikut spek yang kita tengok tadi, harga dia anggaran dalam RM2,500. Dan jumlah kos peralatan secara keseluruhan adalah RM11,500. Dan untuk pemasangan sistem macam ni, termasuk dengan aksesori-aksesori yang lain, saya estimate dalam RM15,000 untuk satu aircon 1 horsepower dan kita akan onkan selama 8 jam satu hari. Jadi tuan-tuan pun dah tahu berapa anggaran kos untuk satu aircon 1 horsepower untuk kita gunakan selama 8 jam sehari. Inilah kos yang kita perlukan. Sama ada berbaloi ataupun tak berbaloi itu terpulang kepada kita, tapi inilah realiti sebenarnya tentang solar power system. Ini kos yang kita perlukan kalau kita nak gunakan aircon dengan menggunakan sistem kuasa solar. Dan saya sendiri pun saya takkan gunakan aircon dalam kuasa solar sebab saya tahu kos dia tinggi. Dan tapi masa depan tak tahulah, mungkinlah kalau kita mampu mungkin saya akan pakai sebab saya suka mencuba. Sampai setakat ni sajalah untuk video kali ni. Dan kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, minta tuan-tuan like dan sharekan dengan kawan-kawan yang lain supaya orang lain pun tahu realiti sebenarnya tentang kuasa solar. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.